Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni saya buat tutorial sikit apa itu parameter dan macam mana cara nak guna dia, dan sesuai tak guna, kenapa kita perlu guna, dan bagaimana kita nak guna. Okay, so parameter tutorial. Parameter ni apa benda? Okay, dalam data studio kita ada satu function nama dia parameter. Parameter ni adalah kita allow untuk kita punya user untuk pilih dia punya column. That mean column yang dianalisis itu dynamic. Okey, contoh so kita ada data macam ni, okey. Okey, ni data PPD Okey. So macam mana kita nak buat parameter dalam PPD? Kita nak keluarkan setiap dalam page tu kita nak keluarkan per subjek. Dia bukan kita nak, kalau tak kita terpaksa keluarkan semua subjek serentak kan. Kalau nak tengok dia punya analisis, tapi kita tak dapat lah nak sort ke ikut pelajar ke. Jadi okey, so kita bina satu database, kita connect dengan database parameter tadi. Okey. So data studio saya dah connect tadi, data studio saya dengan parameter tadi. Salah. Resource, data source. Okay, so kita letak data studio punya parameter. Okay, so kita bolehlah add table. Okay, boleh kita add table. Data pula. Okay, add chart, table. Okay. So sekarang ni kita boleh buat, okay, record counter lah. Kita boleh buat sama ada kita nak matematik papan data matematik. Okey, site ni page matematik je. Kita boleh buat banyak page lah. Kalau kita nak buat dia sebagai tak dynamic. Okey, maknanya matematik ni fix. So kalau kita nak buat graph, contoh kita nak letak graph matematik. So kita letak satu graph. Okey, dia punya matematik. Okey, bukan nama matematik. Alah, semua band 4 lah pula kan. Tak nampak lah pula beza dia. Okey, tak apa. So kalau kita nak buat graph dalam bentuk graph, so matematik ni macam mana? Jadi kalau macam ni satu page satu. Kita tak boleh tak tukar dah. Maknanya user yang tengok, dia tengok hanya satu page satu saja. Okey. So macam mana kita nak buat page ni dynamic? Kita kena gunakan parameter. Selain daripada kita buat banyak page lah, matematik, sains, sejarah, geografi. Jadi benda tu susah lah kita nak buat banyak-banyak page kan. Okay, so kita boleh buat benda tu sebagai data yang dynamic. Okay, so kita letaklah parameter. So cara nak guna parameter macam mana? Okay, so konsep dia kita letak satu table kosong kat sini, dimension yang kosong sini, yang mana dimension ni field ni akan bertukar daripada table mana, matematik ke, ikut pilihan orang, ikut pilihan user. Dia boleh tukar nak apa bahasa Melayu ke, nak apa bahasa Inggeris ke, nak apa sejarah ke, pada table ni. Jadi kita pada resource, add data source. Okey, so kita pergi edit satu kali. Okey, di sini kita ada dua benda yang kita kena letak. Yang pertamanya kita kena letak add parameter lah. Okey, so parameter name ni kita letak kata subject. Sub lah, dia tak ada nama sama kan. Okey, so dia punya text dia tu list of value. Sebab kita nak bagi list of value, apa subjek yang orang boleh pilih untuk tengok. So nama value dia kita kena fix dengan nama subjek kita sama lah. Okay, so nama subjek dia bahasa Melayu, kita letak dia sebagai bahasa Melayu. Okay, add lagi field, kita ada bahasa Inggeris. So kita add satu lagi bahasa Inggeris. Lagi value kita ada sejarah. Okay, so kita add satu value sejarah. So kita ada lagi matematik. Okay, so kita ada pendidikan Islam. Okay, kalau data yang sebenar dia ada banyak lagi kan. Jadi ini contoh data dia. Okay, sains dengan fizik. Okay, so kita ubah sikit data lah. Matematik ni semua ada 5, 6, ada 7 lagi, 7 tak ada, 5, 6, 5, dan sama semua. Okay, 4 ni, ini 5, 2. Okay, contoh. Okay, so kita dah buat parameter tadi. Kita letak ni fizik semua as sub. Okay, save. Kita save sebagai nama dia sub Okay, save. So dia akan wujud kat sini dalam satu parameter yang ada satu kolom kolom parameter lah, dan akan ada satu
Nama dia sub parameters ni. Okey. So satu lagi tugas kita adalah kita kena create satu field kosong lah. Okey, dalam field ni kita kena buat code sikit. Okey, field kosong. Kita namakan ini adalah band. Contoh band. Okey. So matlamat kita bila orang pilih subjek tu dia keluar band di sini. Okey. So kita boleh kata sini kita akan kod ke case when sub kita equal to apa orang pilih. Okey, bahasa Melayu contoh. Okey, then apa jadi? Kalau orang tu pilih bahasa Melayu, then apa jadi? So dia akan panggil kolom bahasa Melayu, dan kita ambil kolom bahasa Melayu ni, kita drag sini. Okey. Dah, satu settle. Okey, so nak nampak ni when ni kita buat bawah. Okey, so kita boleh copy sini. Okey, kita paste kat bawah. Okey, so kita tukar bahasa Melayu jadi apa pula sekarang? Kita ada bahasa Inggeris. So kita nak buat setiap subjek lah. So bila bahasa Inggeris, bila orang pilih bahasa Inggeris, so apa jadi? Kita akan jadikan dia bahasa Inggeris. Okey, paste lagi. So kita sini jadi sejarah. So di sini akan jadi sejarah. Kita akan panggil kolom sejarah. Okey. Lepas tu kita paste lagi. Okey, sejarah ada. Lepas tu ada apa lagi tak ada? Matematik. Dan kita panggil matematik. Okey, lepas sejarah matematik kita ada pendidikan Islam. Dan pendidikan Islam. Dan kita tarik pendidikan Islam. Okay, lastly kita ada science, fizik, ada sorry fizik Okay, science. Dan kita panggil science. Okay, satu lagi kita ada fizik. Dan kita panggil fizik. Okey, so kita dah siap ni, kita nama dia band. So last kali kita end. Okey, so dia akan write lah. Okey, so betul kita punya koordinat betul, kita save. Okey, done. Close. Okey, so tak berubah lagi sini. Okey, tapi kita ada satu parameter dan juga satu kolom baru nama dia band. Okey, so sekarang ni matematik ni kita ganti dengan band. Okey, so 3. Kenapa 3? Okey, sebab kita tarik sub ni dulu, kita tarik jadi dropbox. Okey, so sekarang ni kita boleh tukar kita punya band ni menggunakan sub. Sekarang ni sub automatic dia, sub itu subjek kita adalah BM. Okey. So band ni kita boleh change automatically dengan kita tukar sub ni. Jadi sekarang ni orang view adalah bentuk bahasa Melayu. Okey, so bila kita view sekarang ni kita boleh tukar jadi bahasa Inggeris. Okey, so papar band ni akan jadi band bahasa Inggeris. Okey. So juga dengan graf, kita boleh tukar graf ni daripada dimension dia matematik, kita tukar band. Okey, band. Okey, so kita nampak lah. Ya, dia punya tu nama pelajar lah. Kita punya breakdown pula. Metrik dia nama pelajar lah. Kita nak nama. So berapa ramai orang yang ada band tu. Okey. So band 3 ada berapa ramai, band 2 ada berapa ramai. Okey, so sekarang ni kita punya graf kita akan ikut kita punya band. Okey, akan ikut apa subjek yang orang pilih. Inilah parameter. So ada, kalau benda ni ada membantu, maknanya ada function yang kita nak buat yang boleh bantu kita dalam dynamickan kita punya data view. Kita boleh guna parameter lah. Okey, bahasa Melayu kita nak tengok bahasa, letak sini tak nampak saya letak tepi cikgu letak tepi, so nampaklah perubahan tu kan. Saya letak sini. So ni graf atas ni. Ni panggil cikgu Jeb nak hias ni. Okey, so bila kita tukar jadi bahasa Inggeris, kita punya band berubah. Ini adalah bahasa Inggeris punya graf. Graf kita pun boleh berubah ikut band. So this is parameter, dan this is cara macam mana kita nak set up parameter. Okey,
So harap membantu dan harap cikgu dapat manfaat daripada sedikit perkongsian ni. Kalau benda ni boleh diadapt dalam cikgu punya sistem, boleh manipulate apa dia. Jadi parameter ni konsep senang je, kita create satu field kosong dan field tu kita boleh tukar kepada apa value yang kita nak. So konsep asas dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.